Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bertemu lagi kita dalam Facebook Sinar Harian dan ketika ini berlangsungnya Kongres Tahunan PKR dan di sebelah kiri saya Ketua AMK YB Adam Adli yang akan berkongsi tentang perkembangan hari kedua yang juga merupakan hari terakhir Kongres Tahunan Nasional PKR. YB, mungkin boleh berkongsi dengan kita punya pembaca ketika ini tentang perkembangan hari kedua. Dan sebelum ni YB juga semalam berucap, mungkin boleh berkongsi dengan sahabat-sahabat kita ketika ini. Semalam hari pertama adalah perasmian dan juga perjalanan penuh Kongres bagi AMK dan wanita daripada jam 8 pagi sehingga ke jam 6 petang. Kemudian disusuli dengan perasmian Kongres Nasional pada malam tadi yang turut dihadiri oleh rakan-rakan daripada komponen Kerajaan Perpaduan. Dan seterusnya hari ini adalah perbahasan terutama sekali ucapan dasar oleh Presiden Datuk Seri Anwar yang akan selepas setengah hari nanti kita akan mulakan dengan penggulungan yang akan menampilkan semua pimpinan kanan oleh parti dan terus sekali yang terakhir adalah ucapan penggulungan oleh Presiden yang akan menetapkan arah tuju yang terakhir sebelum kita hadir pada Kongres yang akan datang. YB, kalau lihat hari ini para pembahas membahas, jadi apa yang YB boleh nak sampaikan dan kalau tengok mutu pembahas sendiri mungkin YB boleh berkongsi. Bagi saya sesuai dengan peranan sekarang ini, keadilan sebagai sebahagian daripada parti yang mentadbir kerajaan, kualiti dan juga mutu perbahasan kita perlu lebih cermat dan hati-hati, terutama sekali dalam mengangkat tajuk yang telah pun kita assign kepada pembahas kerana penting rakyat di luar sana menilai dasar dan juga arah tuju yang sedang dibawa oleh kepimpinan negara menerusi kongres yang dianjurkan oleh parti, kerana parti yang memerintah itu adalah parti yang akan menetapkan bagaimana cara dan dasar untuk kita mentadbir negara. Jadi kalau rakyat ingin lihat bagaimana apa gaya pentadbiran, apa ideanya, apa hala tujunya, rakyat akan menilai parti tersebut. So itu sangat penting sebenarnya bagi pembahas-pembahas untuk menggunakan peluang suatu kongres ini dan membahas sekali ucapan dasar Presiden, membahas dengan cermat, meningkatkan kualiti perbahasan dan juga memastikan bahawa rakyat di luar sana dapat mengadili perbahasan tersebut dengan lebih baik. Jadi ianya kita tidak sekat sebarang perbahasan yang nak menyentuh soal dalaman parti. Itu adalah perkara biasa sesuai amalan demokrasi, tapi kita juga inginkan pembahas supaya beri tumpuan kepada isu-isu rakyat, supaya kita tidak menggunakan ruang yang ada ini secara sia-sia. Itu yang sangat penting bagi saya dalam isu pembahasan Kongres tadi. Pembahasan-pembahasan yang ditampilkan tadi boleh kita katakan terutama sekali yang menyentuh isu rakyat itu ada penjelasan yang baik. Jadi saya harap ini boleh diberi perhatian oleh masyarakat. Kita tidak nafikan ada juga tentu sekali ia turut digunakan sebagai peluang untuk kita mengangkat isu-isu dalaman, namun perhatian terhadap isu rakyat itu perlu juga diberi. YB menyentuh berhubung dengan setahun pentadbiran PMX yang mana YB sendiri sebagai Timbalan Menteri Sukan berada dalam kabinet. Jadi bagaimana apa yang YB boleh lihat dan apa penambahbaikan yang perlu dilakukan? Saya kira penambahbaikan yang paling utama adalah dalam memastikan setiap dasar baru yang diperkenalkan boleh dihayati, difahami dan boleh dilaksanakan oleh agensi pejabat awam, golongan pelaksana. Kerana penting dasar kita tidak boleh kekal jadi dasar sekadar teks di atas kertas. Dasar kita harus dilaksanakan dengan sepenuhnya, barulah kita dapat capai tujuan dan matlamat dasar tersebut diperkenalkan. Jadi cabarannya adalah kepada kementerian, terutama sekali bagi mereka yang mendiami pejabat-pejabat menteri ini adalah untuk memastikan kerjasama yang lebih erat dengan pelaksana-pelaksana dasar dan memastikan bahawa ada clarity dalam dasar yang kita perkenalkan. YB, kalau menyingkap hasil kaji selidik Medical Center yang menyatakan sedikit merosot
kepada sokongan kepada kerajaan program. Apa yang Wabi boleh lihat tentang itu, atau apa yang Wabi ingin berkongsi lah kalau sekiranya tidak bersetuju dengan kaji selidik berkenaan? Semalam dah diulas dengan baik, terutama sekali oleh saudara Hafizi. Yang pertama, kita kalau nak lihat kepada dapatan-dapatan sebegini, kita harus buat perbandingan dan kita harus faham indikator yang diletakkan. Sentimen saja tidak mencukupi. Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan prestasi pada waktu yang sama, midterm review yang sama oleh Perdana Menteri yang lain, Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri, Perdana Menteri tetap lebih baik. Jadi kita juga harus faham bahawa kerajaan akan sentiasa berhadapan dengan cabaran dalam meyakinkan masyarakat, terutama dalam keadaan di mana kita mengambil keputusan-keputusan yang sukar. Walaupun mungkin keputusan tersebut dilihat tidak popular, namun sebenarnya memberi manfaat. Ini akan jadi cabaran dalam kita berkomunikasi dan meyakinkan masyarakat, terutama sekali apabila ada maklumat dan juga fakta yang dipesongkan. Namun saya kira ia tidak mengganggu fokus. Apa sekalipun apa orang kata, apa sekalipun markah yang diperoleh oleh Perdana Menteri dan kerajaan, ia tidak mengganggu fokus. Kita tidak melihat itu sebagai salah satu halangan untuk kerajaan terus melaksanakan dasar yang telah dikenalkan. Kita ada banyak perkara yang telah digariskan, terutama menerusi Belanjawan 2024 baru-baru ini, dan kita ada pelan transisi tenaga, kita ada kerangka ekonomi madani. Semuanya ada program-program yang menyasarkan kepada kesejahteraan dan juga peningkatan ekonomi rakyat. Jadi kita harus fokus dan tidak terganggu dengan laporan-laporan sebegini. Terima kasih. Akhir sekali harapan Wabi, hari terakhir Kongres. Harapan saya pada hari terakhir ini adalah untuk Kongres ini dijadikan peluang bagi anggota keadilan untuk kita menjernihkan banyak persoalan yang mungkin sebelum ni kurang dapat dibincangkan, dapat juga dijadikan peluang bagi anggota keadilan untuk menelaah dasar yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri, dan paling penting sekali dijadikan satu moral booster kepada anggota keadilan untuk berusaha dengan lebih baik lagi dalam soal memimpin masyarakat dari segi apa sekali kapasiti. Berjawatan atau tidak, siapa-siapa pun yang sebenarnya terlibat dengan organisasi politik ini telah meletakkan diri mereka sebagai pemimpin. Jadi kita ada tanggungjawab, dan tanggungjawab ini harus datang dengan semangat dan juga kesedaran yang tinggi. Dan inilah peluang yang kita hidangkan menerusi Kongres kali ini, menjadi medan untuk kita renew kita punya semangat, kita punya tekad, dan juga tentu sekali kita punya kekuatan sebagai anggota Parti Keadilan, insyaAllah. Terima kasih Wabi kerana meluangkan bersama Sinaran. Jadi mungkin kita boleh bawa kita punya penonton melihat situasi dalam Dewan. Sekiranya ada siapa lagi yang kita boleh temu bual? Jom, nak tengok tandas tak? Tengok tandas, jom. Jom. Jom tengah makan kat sana. Dan untuk maklumat penonton Sinar Harian ketika ini, pada sesi petang Kongres Nasional PKR ini akan diadakan sesi pergulungan pemimpin parti yang akan diadakan pada 2:30 petang sehingga 6 petang. Dan kongres ini akan berakhir pada sekitar 6 petang, di mana pengurusi tetap akan menangguhkan persidangan. Saya fikir sampai di sini dahulu perkembangan di PICC ini.
Saya Samsul Ghani bersama dengan juru kamera Yusrizal Yusof Ahmad melaporkan untuk Sinar Harian. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.